Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sufi Solihin bin Ustazah daripada kelas 1B. Saya memegang nombor matrik DSI 2021268081. Saya daripada program Diploma Syariah Islamiah. Dalam forum ini, saya selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adi Mustafa bin Abdul Haris. Saya daripada kelas 1A yang memegang nombor matrik DSI 2021268004. Saya daripada program Diploma Syariah Islamiah. Dalam forum ini, saya selaku ahli panel yang pertama. Saya harap forum ini dapat memberi ilmu dan pengetahuan baru kepada semua yang menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azmi bin Muhammad Yusof. Saya memegang nombor matrik DSI 2021268426. Saya dari kelas DSI 1B. Saya daripada program Diploma Syariah Islamiah. Dalam forum ini, saya selaku ahli panel yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syahmi Ikhwan bin Abdul Rahim dan saya daripada kelas 1B. Nombor matrik DSI 2021261161. Saya daripada program Diploma Syariah Islamiah. Dalam forum ini, saya selaku ahli panel ketiga. Topik forum kami pada hari ini mengenai golongan yang menolak mazhab dan golongan yang mengharuskan mazhab. Kami akan merungkai persoalan mengenai dua golongan tersebut. Tidak lupa juga saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pensyarah kami, iaitu Ustaz Fakur Razi sebagai tenaga pengajar yang banyak memberi tunjuk ajar kepada kami dalam menyiapkan projek akhir kami ini. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada semua ahli panel dan sidang hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji-pujian kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia-Nya dan izinnya dapat kita bersama-sama berdua pada hari yang indah ini bagi membincangkan berkenaan golongan yang menolak mazhab dan juga golongan yang mengharuskan mazhab. Hadirin yang dihormati, sebelum saya memperkenalkan ahli panel kita yang kacak lagi bergaya, izinkan saya mengupas terlebih dahulu tajuk forum kita pada hari ini. Tiada keraguan bahawa Malaysia ialah sebuah negara Islam yang berpandukan ahli sunnah wal jamaah, akidah, syariah dan akhlak sentiasa dipelihara agar selari dengan prinsip-prinsip yang terkandung di dalam dasar tersebut. Di dalam memandu umat Islam agar sentiasa berada di landasan yang betul, para ulama ahli sunnah amat mementingkan pegangan terhadap disiplin ilmu. Dalam soal menjalankan ibadat, umat Islam telah sepakat bahawa Al-Quran dan As-Sunnah tetap menjadi dua sumber utama syariat yang wajib ditaati dan diamalkan. Kedua-duanya merupakan perlembagaan yang seharusnya menjadi pedoman dan rujukan oleh umat Islam di pesada bumi ini. Fakta ini tidak mungkin dipungkiri oleh sesiapa pun kecuali yang kafir dan munafik. Pada asalnya, setiap Muslim wajib untuk mengambil hukum Allah SWT secara langsung daripada kedua sumber utama itu. Bagaimanapun, realiti membuktikan tidak semua umat Islam mampu untuk mengeluarkan hukum hakam secara langsung daripada Al-Quran dan Al-Sunnah. Ternyata, hanya segelintir yang berkemampuan dan berkelayakan melakukannya seperti imam-imam mazhab yang empat, iaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Syafi'i dan Hanbali. Baiklah sidang hadirin, sebelum kita menelusuri lebih mendalam mengenai tajuk perbincangan kita, marilah kita berkenalan dengan ketiga-tiga ahli panel kita pada hari ini. Sebelum itu, saya Muhammad Sufi Solihin bin Ustazah selaku pengerusi pada hari ini. Seterusnya, kita mulakan dengan saudara Hadi Mustafa bin Abdul Haris yang merupakan ahli panel kita yang pertama. Selamat datang saudara. Saudara apa khabar? Terima kasih saudara penerusi. Alhamdulillah saya sihat saja.
Seterusnya, saya memperkenalkan saudara Azmi bin Muhammad Yusof. Saudara, apa khabar? Terima kasih saudara pengerusi. Alhamdulillah, khabar baik saudara pengerusi. Akhir sekali, tidak lain dan tidak bukan ahli panel kita yang ketiga, iaitu saudara Muhammad Syahmi Ikhwan bin Abdul Rahim. Apa khabar saudara? Alhamdulillah, saya berada dalam keadaan yang baik. Maka saya berada di sini bersama saudara dan para hadirin yang dikasihi. Salam forum buat semua. Baik, terima kasih. Usai perkenalan kita daripada semua ahli panel, kembali kita kepada tajuk perbincangan tentang golongan yang menolak mazhab dan golongan yang mengharuskan mazhab. Hadirin yang dihormati, perselisihan pandangan yang berlaku di kalangan umat Islam. Jadi, apakah pandangan terhadap golongan yang menolak mazhab? Bagi menjawab persoalan ini, izinkan saya menjemput ahli panel yang pertama, saudara Paul Hadi Mustafa bin Abdul Haris. Mohon saudara memberikan penjelasan tentang persoalan yang diajukan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator. Terdapat segolongan ulama yang berpendapat bahawa mazhab itu haram secara mutlak. Setengah mereka mendakwa bahawa mengikut mazhab empat, iaitu Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi dan Imam Maliki ialah kafir dan sesat. Bagi mereka, umat Islam wajib mengikuti apa yang terkandung dalam Al-Quran dan Al-Sunnah secara langsung tanpa perantaraan mazhab. Terdapat satu kenyataan daripada Al-Ghazali yang mengatakan bahawa mazhab ini tidak perlu. Pendapat Al-Ghazali tersebut amat menyisan dan berbahaya. Antara kenyataan Al-Ghazali adalah, dan sesungguhnya mazhab itu tidak lebih daripada pendapat ahli ilmu di dalam memahami suatu masalah. Al-Ghazali mahu mengatakan alasan ketidakperluan mazhab kerana ajaran Islam sedikit sekali dan sangat mudah serta sederhana sehingga setiap orang mampu untuk memahaminya secara langsung daripada Al-Quran dan Al-Sunnah. Justru itu tiada keperluan buat umat Islam untuk bermazhab dengan para mujtahid kerana mereka sendiri digunakan untuk menggali dari Al-Quran dan Al-Sunnah. Kenyataan ini juga mirip dengan kenyataan seorang orientalis Jerman yang terkenal sebagai seorang yang amat benci terhadap Islam. Dia berkata, sesungguhnya Islam yang disusun oleh para imam mazhab adalah karya hukum ciptaan otak yang istimewa yang disandarkan kepada kitab dan sunnah. Semua kenyataan beliau didapati mengarah kepada satu tujuan atau satu maksud, iaitu bermazhab adalah haram. Oleh itu, kita sebagai umat Islam yang berpegang pada satu sahaja, iaitu Imam Syafi'i, tidak sewajarnya mengikut golongan yang menolak mazhab, dan kita perlu mencari sumber yang disampaikan oleh golongan tersebut sebelum mempercayai perkara tersebut. Kita juga tidak wajar untuk percayai segala ilmu yang disampaikan oleh golongan yang menolak mazhab yang jauh daripada ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah. Sampai di sini saja berkenaan perkongsian saya tentang pandangan yang menolak mazhab. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada ahli panel yang pertama. Sidang hadirin, demikian tadi penjelasan tentang golongan yang menolak mazhab. Seterusnya, saya mohon penjelasan daripada ahli panel kedua, saudara Muhammad Azmi bin Muhammad Yusof, tentang golongan yang mengharuskan mazhab.
Terima kasih kepada Tuan Moderator Muhammad Sufi Solihin bin Mustazah kerana memberikan peluang kepada saya untuk memberikan serba sedikit penerangan berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama dan selamanya, marilah kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana telah memberikan kita pelbagai nikmat yang tidak terkira banyaknya dan memberikan kita kesempatan untuk mendengar perbincangan forum pada hari ini. Sebelum saya menjawab soalan yang diajukan oleh Tuan Moderator, izinkan saya berkongsikan apakah yang dimaksudkan dengan mazhab. Mazhab ditarifkan sebagai aliran, fahaman atau ajaran dalam bidang-bidang tertentu. Dalam konteks agama Islam pula, mazhab digunakan bagi membawa maksud cabang ajaran Islam yang diikuti oleh umat Islam, iaitu mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali dan Maliki. Seterusnya saya akan berbalik kepada soalan tadi, iaitu golongan yang mengharuskan bermazhab. Golongan yang mengharuskan mazhab ini bersepakat tentang keharusan mengikuti pendapat dan fatwa para imam mazhab. Mereka hanya berselisih pendapat dalam hal apakah keharusan bermazhab itu dalam erti taklid atau ittiba. Apakah yang dimaksudkan dengan taklid atau ittiba? Menurut Al-Imam Ghazali, mentarifkan taklid sebagai menerima sesuatu pendapat tanpa mengetahui alasan atau hujah. Ibnu Al-Umam pula mentarifkan taklid sebagai mengikuti perkataan atau perbuatan orang lain tanpa meneliti dalilnya atau penerimaan hukum-hukum daripada seorang imam tertentu. Secara bahasa pula, ittiba maksudnya mengikuti. Sedangkan secara istilah pula, ittiba adalah sikap mengikuti pendapat seseorang ulama, fuqaha dan sejenisnya dengan mengetahui dan memahami dalil atau hujah suatu perkara yang digunakan oleh mereka. Ittiba juga diartikan sebagai upaya mengikuti semua yang diperintahkan dan dibenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Majoriti ulama usul berpendapat bahawa umat Islam yang belum mencapai tahap mujtahid wajib bermazhab. Mujtahid bermaksud orang yang berusaha untuk mendapatkan sesuatu kesimpulan baru melalui kajian atau penyelidikan berdasarkan sumber dan kaedah yang sama. Bagi para ulama, tiada perbezaan antara istilah taklid dan ittiba. Kedua-duanya memberi kesimpulan yang sama, iaitu bermazhab. Kewajipan orang awam adalah bertanya kepada ahli ilmu, iaitu mujtahid. Apabila seseorang bertanya atau mengikuti seseorang mujtahid, maka ia disebut bermazhab. Dalam hal ini, Ibnu Al-Subki dalam kitabnya Jam'ul Jawami mengatakan selain mujtahid mutlak, sama ada dia awam maupun lainnya, wajib bertaklid kepada mujtahid. Kerana berdasarkan ayat ini, hendaklah kamu bertanya jika kamu tidak mengetahui. Al-Mudi pula mengatakan orang awam dan orang yang tidak memiliki keahlian dalam berijtihad, walaupun ia dapat menghasilkan sebahagian ilmu yang muktabar dalam berijtihad, maka dia wajib mengikuti pendapat para mujtahid dan berpegang dengan fatwa-fatwanya. Demikian ia menurut ahli tahqiq dari ulama usul. Manakala Ibnu Al-Umam berkata selain mujtahid mutlak, dia wajib bertaklid walaupun dia sebagai seorang mujtahid, yakni sebahagian masalah fiqh atau sebahagian ilmu. Hal tersebut berdasarkan pendapat bahawa ijtihad boleh berlaku dalam sebahagian masalah sahaja. Qudairi pula berpendapat wajib atas orang awam meminta fatwa dan mengikuti para ulama. Dan
Jadi kenyataan para ulama usul tersebut ternyata bahawa kewajipan bermazhab bagi selain mujtahid mutlak adalah wajib. Sama ada orang awam murni maupun awam dalam erti belum sampai ke darjat mujtahid, walaupun dia mampu berijtihad dalam sebahagian masalah. Ini berdasarkan pendapat berijtihad itu boleh berlaku dalam sebahagian masalah fiqh. Demikian juga golongan ini tidak mensyaratkan keharusan mengetahui dalil atau dasar hukum yang menjadi sandaran pengambilan sesuatu hukum si mujtahid yang diikuti. Sementara itu, golongan lain yang mewajibkan orang yang bermazhab itu mengetahui dalil-dalil yang dipakai si mujtahid yang hendak diikuti. Ia diistilahkan sebagai ittiba dan bukan taklid, yakni ikutan semata-mata. Ittiba bermaksud mengikuti pendapat seseorang mujtahid yakni mazhab dengan mengetahui dasar hukum pendapatnya itu. Lebih jelas lagi erti ittiba dan taklid yang dimaksudkan ialah taklid itu bukan ittiba. Ittiba ialah mengikuti seseorang kerana jelas dalilnya dan sah mazhabnya. Manakala taklid ialah mengikuti seseorang dan mengambil pendapatnya tanpa mengetahui sumber pengambilannya serta menegah daripada mengikuti selainnya walaupun telah nyata bahawa yang diikutinya itu tersilap. Sudah terang lagi bersuluh bahawa taklid yang dilarang ialah mengikuti pendapat seseorang mujtahid secara membagi. Diharapkan penerangan ini dapat menjawab soalan yang diajukan oleh Tuan Moderator. Semoga ia dapat memberi manfaat kepada para pendengar di luar sana. Itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Saudara Azmi. Sidang hadirin, demikian tadi penjelasan tentang golongan yang mengharuskan mazhab. Seterusnya, saya mohon penjelasan daripada ahli panel ketiga, Saudara Muhammad Syamil Ikhwan bin Abdul Rahim, tentang implikasi golongan yang menolak mazhab dan golongan yang mengharuskan mazhab terhadap masyarakat. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada saudara Muhammad Syukri Salihin bin Mustazah selaku moderator pada forum pada hari ini. InsyaAllah kat sini saya akan berkongsikan mengenai implikasi ataupun kesan terhadap masyarakat sekiranya dua golongan ini masih ada, iaitu golongan yang menolak mazhab dan golongan yang mengharuskan mazhab. Pertama sekali saya akan menerangkan mengenai implikasi atau kesan golongan yang menolak mazhab. Okey. Implikasinya sekiranya golongan menolak mazhab ini masih wujud, ianya akan memberi kesan kepada masyarakat pada masa kini. Antaranya, hidup masyarakat pada masa kini akan menjadi pucar kacir dan terpesong dengan pelbagai pandangan tanpa ada hujahnya ataupun dalil yang benar. Seterusnya, golongan ini juga mudah mempengaruhi ke semua masyarakat pada masa kini dengan cara yang tersendiri. Contohnya, mereka menjalankan amal kebaikan dengan mengikut cara mereka secara tersembunyi dan menarik masyarakat dengan menggunakan hadis palsu. Oleh hal yang demikian, masyarakat akan menjadi lebih tertarik apabila mereka menyebarkan hadis-hadis palsu dan masyarakat mudah mengikut mereka tanpa mengetahui latar belakang perkara tersebut. Okey, selain itu, golongan ini juga akan menyebabkan masyarakat pada masa kini salah persefahaman antara satu sama lain mengenai hukum hakam yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Golongan ini
juga sering mengajar masyarakat dengan fahaman yang salah. Masyarakat juga mudah mengikut segala ajaran yang disampaikan secara membabi buta tanpa mengkaji latar belakang orang yang menyampaikan ilmu tersebut. Seperti yang saya cakap sebentar tadi, mereka hanya mengikut dengan kepercayaan yang disampaikan oleh mereka menggunakan hadis palsu. Okay. Hal ini juga menyebabkan masyarakat pada zaman ini saling pertelingkahan mengenai pandangan yang telah didapati melalui golongan yang salah. Oleh itu, kita sebagai umat Islam perlu berhati-hati dengan orang sekeliling dan perlu mengkaji sebelum menerima sesuatu ilmu itu. Okay. Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai implikasi golongan yang mengharuskan mazhab. Okey. Terdapat beberapa implikasi atau kesan melalui golongan mengharuskan mazhab. Antaranya yang pertama, hidup masyarakat akan menjadi lebih teratur dengan panduan dan ajaran yang lebih tepat. Hal ini dikatakan demikian kerana sekiranya masyarakat berjumpa dengan para alim ulama dan belajar dengan mereka mengenai ilmu-ilmu dengan lebih mendalam dan mendapat hadis yang tepat dan betul. Okay. Seterusnya, masyarakat juga mudah mendapat ilmu yang tepat tentang agama dengan dalil yang tepat dan mudah dicari dengan mudah. Perkara kedua ini dia sama dengan perkara yang pertama tadi, iaitu hidup lebih teratur. Selain itu, masyarakat juga menjadi lebih tenang sekiranya dia berjumpa dengan para alim ulama dan belajar dengan perkara yang tepat dan mendalam dan mendapat ilmu yang secukupnya daripada para alim ulama yang mempunyai ilmu yang baik. Seterusnya, masyarakat juga dapat memahami mengenai sesuatu perkara itu lebih mendalam mengikut ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah salah satu perkara yang kita harus ikut kerana itu berlandas ahli sunnah wal jamaah semua segala ilmunya berlandaskan Al-Quran dan Al-Sunnah. Dan yang terakhir sekali, masyarakat juga akan menjadi orang yang berjaya kerana orang yang berpegang kepada mazhab mereka tidak melakukan kesalahan dan tidak sesat kerana mereka mempunyai pegangan yang kukuh berlandaskan Al-Quran dan Sunnah serta yang telah dikaji oleh mujtahid mengikut mazhab mereka. Sebagai contoh, kita sebagai umat Islam mengikut pada satu mazhab sahaja, iaitu mazhab Imam Syafi'i. Jadi kita bukan tidak boleh ikut mazhab lain, tetapi kita boleh mengikut pada waktu dan masa yang sesuai. Okay. Sebagai contoh, sekiranya umat Islam pergi menunaikan umrah atau haji, di sana mereka akan dapat melihat pelbagai cara sembahyang yang dilakukan oleh umat-umat Islam saja. Sebagai contohnya, terdapat seseorang yang sembahyang sambil bercakap. Apabila kita menanyakan, boleh kita solat sambil bercakap? Lalu umat Islam tersebut menjawab boleh kerana itu mengikut mazhab lain. Kita sebagai umat Islam yang mengikut pada mazhab, tidak sewajarnya mengikut mazhab yang lain sekiranya salah waktu ataupun waktu yang tidak sesuai. Okay. Setakat itu saja perkongsian saya mengenai implikasi atau kesan dua golongan tersebut. Seterusnya saya akan serahkan kepada saudara Muhammad Sufi Salihin bin Ustazah selaku moderator forum pada hari ini. Silakan. Terima kasih saudara Syahmi atas perkongsian implikasinya sebentar tadi. Demikian tadi perbincangan ahli panel kita tentang golongan yang menolak mazhab dan golongan yang mengharuskan mazhab. Konklusinya,
dalam soal menjalankan ibadah umat Islam telah sepakat bahawa Al-Quran dan As-Sunnah tetap menjadi dua sumber utama syariat yang wajib ditaati dan diamalkan. Segala hukum hakam wajib diambil secara langsung daripada dua sumber tersebut. Tetapi tidak semua umat Islam berkelayakan dan mampu mengeluarkan hukum secara langsung. Maka wujudlah dua golongan tersebut, iaitu golongan yang menolak dan golongan yang mengharuskan mazhab. Kedua golongan ini membicarakan pandangan mereka dalam bermazhab yang telah diperbincangkan oleh ahli panel kita sebentar tadi. Terima kasih kepada semua ahli panel yang sudi membicarakan pandangan dua golongan tersebut dan implikasinya kepada masyarakat awam. Sesungguhnya, mengajak masyarakat untuk meninggalkan mazhab dengan alasan supaya mereka kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah adalah satu usaha yang sia-sia. Mazhab seharusnya difahami sebagai sebuah sindikat ilmu ataupun manhaj untuk kita memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Harapan saya pada forum ini supaya mampu memberikan informasi yang bermanfaat buat semua hadirin yang dihormati. Saya mewakili semua ahli panel mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua hadirin yang menyaksikan forum ini. Lantaran kecepatan waktu, saya mohon mengakhiri forum ini. Selanjutnya memohon undur diri. Baik itu datang daripada Allah dan kurang itu datang dari Tuhan kami sendiri. Sekian, wabillahi wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.